Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, suka saya untuk berkongsi pengetahuan dan juga pandangan berkenaan dengan platform media sosial untuk kegunaan peribadi dan juga perniagaan asas. Saya Dr. Farah Akmal binti Haji Anwar Salim daripada AHIPS Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur ingin berkongsi pengalaman dan juga tips-tips serta tata cara bagaimana bagaimana boleh kita untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seharian melalui media sosial. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, suka saya untuk menunjukkan beberapa platform media sosial yang ada di luar sana. Yang antara pertama sekali yang kita biasa gunakan, mungkin puan-puan biasa lihat setiap logo ni. Yang pertama, kita tengok ada muka buku ataupun dalam erti kata lain ia dipanggil sebagai Facebook. Selain daripada itu, kita juga ada Instagram, kita juga ada blog, YouTube, WhatsApp dan juga TikTok. Saya kira setiap platform ini, puan-puan semua lebih arif daripada saya. Mungkin ada segelintir puan-puan juga pernah berulang-ulang kali melihat dan menggunakan platform tersebut. Okey, mari kita lihat perbandingan antara kanak-kanak di zaman dahulu dan juga di waktu sekarang. Okey. Kalau kita lihat kanak-kanak di zaman dahulu bila mereka ingin berkomunikasi dengan rakan dan sahabat taulan apa yang mereka lakukan ialah mereka akan set masa, mereka akan set tempat mana nak jumpa, pukul berapa nak jumpa dan sebagainya, dan mereka lebih bersikap terbuka. Bila saya kata bersikap terbuka ni maksudnya mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang secara terbuka di luar sana. Beza dengan kanak-kanak di zaman sekarang. Bukanlah kata kanak-kanak di zaman sekarang tidak bersosial bersama dengan rakan-rakan mereka. Mereka masih juga berinteraksi, tetapi cara mereka melakukan perhubungan interaksi ataupun berkomunikasi tersebut adalah lain, kaedahnya lain dengan kanak-kanak zaman dahulu, yang mana sekarang bila mereka nak berkomunikasi bersama sesama sendiri, berinteraksi sesama sendiri, mereka hanya menggunakan teknologi yang sedia ada. Contohnya menggunakan handphone ataupun laptop, ataupun komputer riba dan juga komputer peribadi contohnya. Okey. So kenapa berlakunya perbezaan yang ketara antara dua zaman ini? Itu adalah kita kata namakan sebagai peredaran masa dan perubahan teknologi. Okey. Dan bila kita lihat bila kita tengok tadi perubahan zaman antara kanak-kanak dahulu dan sekarang, kita boleh dapat tahu dan kita boleh dapat rasa dan juga agak apakah pengaruh teknologi dalam kehidupan kita seharian. Bukan hanya sekadar kepada kanak-kanak, benda ini juga ataupun peraturan ini juga berlaku kepada remaja-remaja dan even kita um, di kalangan dewasa. Dan antara perubahan-perubahan pengaruh teknologi yang nyata ialah dari segi perkongsian ilmu dan juga informasi. Kalau kita lihat zaman dahulu bila kita nak kongsi ilmu dan informasi, kita perlu menghadiri suatu seminar ataupun menghadiri sesuatu kursus ataupun kelas yang dianjurkan secara bersemuka. Tetapi tidak di waktu sekarang, mudah untuk kita mendapat informasi dan ilmu-ilmu dengan cara join mana-mana media sosial yang menawarkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Yang kedua adalah mengenai jalinan perhubungan, yang mana dengan menggunakan media sosial ini mudah untuk kita, untuk anak-anak, untuk para dewasa, untuk para remaja juga untuk menjalinkan perhubungan. Yang maksud saya menjalinkan perhubungan ni maksudnya berkomunikasi lah dan juga berinteraksi. Tidak hanya terhad kepada ahli keluarga tetapi juga kepada rakan taulan kita. Dan yang akhir sekali ialah dengan cara pengisian masa lapang. Kalau kita lihat dahulu sebelum adanya teknologi, bila kita nak mengisi masa lapang, mungkin kita boleh
melakukan aktiviti-aktiviti seperti beriadah ya di luar sana ataupun membaca buku. Tetapi dengan zaman sekarang, pengisian masa lapang boleh dilakukan bila-bila dan di mana saja asalkan kita ada teknologi yang disediakan ya, yang sedia ada seperti telefon ataupun komputer riba dan sebagainya. Now, mari kita lihat pula ya, apakah antara manfaat-manfaat media sosial. Ya, media sosial ni banyak memberi manfaat ya kepada kita dan juga pada anak-anak kita ataupun kepada sesiapa saja di luar sana. Okey, antaranya ya puan-puan, yang pertama faedah yang boleh kita dapat melalui media sosial ini ialah dengan cara berkomunikasi. Ini macam yang telah saya terangkan tadi ya, iaitu bila kita kata komunikasi, kita boleh bersosialisasi ya dengan rakan-rakan, dengan sahabat taulan, sahabat handal ataupun ahli keluarga, sama dekat ataupun mereka-mereka yang kita belum kenal secara mendalam. Okey, kita boleh berhubung dan dapat tahu ya dan bertukar pendapat dengan mereka. Okey, secara bersosialisasi ataupun kita boleh mewujudkan jalinan perhubungan dengan mengetahui info-info terkini ya, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Selain daripada itu, kita juga boleh menambahkan ilmu pengetahuan ya dengan mendapatkan maklumat-maklumat yang relevan ya, yang berkaitan dengan peredaran zaman semasa. Contoh ya, selain daripada itu, antara faedah-faedah lain yang boleh kita selitkan ya dalam penggunaan media sosial ini ialah dari segi hiburan ya. Tidak terhad kepada segi hiburan, ia juga boleh mendatangkan manfaat daripada segi ekonomi. Bagaimana pula ekonomi boleh membantu kita? Iaitu dengan cara kita boleh tahu sekiranya ada jualan-jualan hebat ataupun promosi-promosi di luar sana yang dianjurkan oleh mana-mana gedung uh, jualan besar-besaran contohnya. Ataupun sekiranya kita ingin mempromosikan produk kita, ingin mempromosikan idea kita, mungkin ya kita boleh menggunakan platform yang sedia ada. Okay, now walaupun ya sosial media ataupun media sosial ini banyak memberi manfaat kepada kita, tidak dapat disangkal ya, ia juga boleh mendatangkan kemudaratan ya sekiranya kita menyalahgunakan media sosial ini. So antara kekangan-kekangan ataupun kemudaratan yang dijangkakan melalui media sosial ialah ancaman dari luar. Apakah yang dimaksudkan dengan ancaman luar? Ya, ancaman luar mungkin kita lihat ya orang di luar sana menyalaherti dan menyalahgunakan media sosial dengan cara um, menuduh ataupun menyebarkan perkara-perkara palsu, berita-berita palsu ataupun fitnah dan sebagainya. Iaitu lebih kepada ancaman luar. Ia juga disebabkan ancaman luar ni, ia boleh leads kepada gangguan emosi. Ya, masalah mental, kita rasa depres, kita rasa sedih dan sebagainya. Dan disebabkan itu, ia boleh mendatangkan kemerosotan moral. Ya, itu adalah antara kekangan-kekangan media sosial. Dan oleh itulah, ya, disebabkan itulah maka kita kena pandai ya mengambil peluang untuk menyantuni media sosial supaya ia tidak disalahertikan ya. Dan antara santunan media sosial yang boleh kita terapkan ialah kita boleh fikir dengan cara media sosial yang ada di luar sana, kita boleh ambil kelebihan dengan menemui idea dan juga trend baru ya. Apakah antara idea dan trend baru? Contohnya dari segi berkongsian masakan ataupun resepi ataupun menu-menu ya, fashion dan sebagainya. Selain daripada itu ya, kita boleh membuat ataupun mengambil peluang dalam media sosial yang diadakan ya, platform-platform media sosial di luar sana dengan cara berhubung dengan khayalak sedia ada ataupun
yang baru kita wujudkan dengan cara yang lebih mendalam. Maksudnya di sini kita lebih mengenal isi budi, isi hati masing-masing. Dan yang ketiga yang antara peranan yang boleh kita santuni melalui media sosial ialah meningkatkan peluang pekerjaan dan juga kehidupan seharian. Dan akhir sekali, kita juga boleh meningkatkan pengetahuan kita dalam bidang IT. Ya, kita dalam erti kata lain, kita boleh kata celik IT di sini. Ya, itu adalah antara peranan-peranan yang boleh kita santuni melalui media sosial. Dan ada juga ya yang mungkin um, bertanya bagaimana media sosial ini boleh membantu. Ya, kita tahu tadi kita boleh santuni dan kita tahu kegunaan-kegunaan media sosial. Tapi bagaimana dia boleh membantu kita dalam kehidupan seharian? Ya, antara perkara-perkara yang boleh diguna pakai oleh media sosial ni, yang kita boleh guna pakai melalui media sosial ini, ya, yang boleh membantu kita dalam kehidupan seharian ialah kita boleh memperluaskan rangkaian dan juga pengaruh kita. Okey, rangkaian apa tu ataupun pengaruh apa tu? Contohnya, kita ada idea yang bernas untuk dikongsikan bersama dengan pengguna di luar sana. Ya, dengan rakan-rakan di luar sana. Sama ada kita kenal ataupun tidak. Ya, dengan cara kita boleh uploadkan video kita, ya, dan berkongsi pendapat, berkongsi informasi. Okey, dan daripada sana kita boleh mempengaruhi dan kita boleh luaskan rangkaian kita sebab ya dalam sosial media ini, contohnya di YouTube, kalau kita dapat ramai follower, maksudnya orang-orang yang mengikuti perkembangan kita, yang menonton rancangan kita, ya, ada satu tahap, ada satu channel, ada satu peringkat. Sekiranya ramai mencecah uh, angka, sesuatu angka, kita akan dibayar. Okey, bagaimana caranya? Itu nanti kita akan saksikan di sesi yang akan datang. Okey, dan yang kedua, kita juga boleh membina dan memperluaskan perniagaan. Sekiranya kita ada produk-produk yang ingin kita pasarkan, kalau kita pasarkan melalui, kalau kita iklankan melalui TV, di kaca-kaca TV ataupun kita buat banner, ya, kita buat kain rentang dan kita uh, ataupun kita print banyak-banyak brochure ya yang pamphlet-pamphlet itu memakan masa, bukan saja makan masa tapi yang lebih um, mendatangkan mungkin uh, uh, beban kepada kita kerana ia melibatkan kos yang tinggi, tetapi tidak dengan cara sosial media ini ataupun media sosial ini. Ya, kita boleh memperluaskan perniagaan kita dengan tidak melibatkan kos yang tinggi dan menjimatkan masa. Ya, kerana bila kita paparkan video kita, bila kita paparkan idea dan usaha serta produk kita di dalam media sosial, semua orang boleh tengok dalam masa yang sama dan cepat. Benda tu berkembang dengan luas, dengan cepat. Ya, dan yang ketiga, kita juga boleh mencari peluang perniagaan atau peluang pekerjaan ya melalui media sosial ini. Okey, contohnya kalau kita ingin membuat pekerjaan sambilan ataupun pekerjaan tambahan, kita just type je ya, tuliskan sahaja paparan di dalam media sosial bagaimana ataupun peluang-peluang perniagaan. Tulis itu saja dan akan terpaparlah beberapa uh, list ya, beberapa tips, bukan saja tips tapi perkara-perkara ya yang boleh juruskan kita ke arah peluang-peluang pekerjaan yang ada di luar sana. Now, ada pula yang berkata, ya, saya kira mungkin puan-puan tertanya-tanya, saya nak buat bisnes, okay? Dan saya ada produk saya sendiri. Tapi apakah tips ya untuk saya mulakan perniagaan saya ini secara online? Okay? So antara tips permulaan untuk berniaga secara online ini, suka saya untuk kongsikan 5 perkara yang penting. Ya, yang pertama, sebelum kita mulakan perniagaan secara online, pastikan kita cari ilmu berniaga. Pastikan kita mahir tentang produk yang kita ingin kembangkan, ingin pasarkan tersebut. Ya, kalau sekiranya kita hanya tahu biasa-biasa je, itu maksudnya nanti bila ada orang bertanya dengan lebih mendalam, kita tak tahu pula nak jawab. So, try to avoid that. Try, okay, cuba untuk elakkan
perkara sedemikian. Yang kedua, kita juga perlu jual minat sebagai seorang peniaga online. Bermaksudnya ini, ya, jual minat sebagai seorang peniaga online, ya, maksudnya kita perlulah memastikan bahawa uh, bila kita jual perniagaan, jual produk-produk kita melalui online, kita juga kena pastikan bukan kita berminat untuk berniaga, bukan hanya kita berminat terhadap online perniagaan online kita ataupun produk kita, tetapi kita juga minat dalam keseluruhan konsep dan keseluruhan aktiviti yang melibatkan perniagaan secara online. Minat perlu ada. Okay, kalau kita rasa macam kita ni nak berniaga dan kita ada produk tapi kita tak berapa minat lah untuk berniaga secara online, tapi terpaksa sebab perniagaan dan platform inilah yang senang untuk kita dapat capai pelanggan-pelanggan di luar sana, dia tidak akan dapat, ya, kita tidak akan dapat merasakan kod kenikmatannya. Okay, jadi kita kena sama-sama minat, minat berniaga, minat produk tersebut dan minat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perniagaan online. Yang ketiga, kita perlu manfaatkan platform media sosial. Ya, apakah cara untuk kita pakaikan media sosial ini dengan lebih mendalam, dengan lebih sempurna supaya konten kita, bila saya kata konten maksudnya informasi-informasi ataupun status-status yang kita muat naik, ya, di dalam media sosial itu perlu mendapat perhatian, ya, pengunjung-pengunjung ataupun penonton-penonton di luar sana, ya. Dan yang keempat, kita perlu guna strategi peniaga online yang terbaik. Kita kena tahu apakah strategi yang kita nak gunakan. Contohnya macam hari ini, strategi untuk kita promote, untuk kita pasarkan produk kita ialah dengan cara kita tunjuk cara macam mana kita nak masak. Contoh, produk yang kita nak tawarkan, produk yang kita nak jual adalah tentang masakan. So hari ini kita tunjuk proses macam mana kita sediakan, ya, proses penyediaan bahan-bahan mentah untuk barang keluaran produk kita. Mungkin esok, ya, strategi kita lain. Kita jangan gunakan strategi yang sama. Hari-hari kita tunjuk strategi yang sama, itu cara penggunaan, cara penyediaan bahan mentah pun tak boleh, ya. Jadi kita kena tahu dan kita kena mahir, kita kena jadi kreatif sikitlah, ya. Cara macam mana kita boleh attract, kita boleh ambil perhatian penonton-penonton di luar sana untuk lebih berminat mengikut, ya, konten kita setiap hari. Okay? Dan akhir sekali, kita kena rajin berusaha dan rajin bertanya. Itu adalah antara tips yang paling mahal lah, ya. Kena usaha, kena rajin bertanya. Kalau kita sekadar macam duduk dan tunggu orang buat, bagi dan sediakan untuk kita, susahlah untuk kita berniaga, untuk kita maju ke hadapan. Dan untuk itu, saya kira sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Dan insya-Allah di lain masa kalau kita akan ketemu lagi dengan pelbagai tips dan juga informasi-informasi serta tajuk-tajuk yang lebih menarik. Itu saya sudahi perbincangan kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.